Kecederaan di bahagian kepala adalah kecederaan yang paling berbahaya dalam sukan. Dalam sukan bola sepak misalnya, sejak tahun 2012, pengadil bola sepak menganggap kecederaan di kepala, leher, tulang belakang atau muka adalah kecederaan serius. Pengadil akan menghentikan permainan serta-merta dan pemain dikeluarkan dari padang untuk penilaian dan rawatan. Menurut kajian, 22% kecederaan ketika bermain bola sepak berkait dengan gegaran otak. Ini sesuatu yang membimbangkan jika langkah pencegahan tidak diambil. Dalam sukan bola sepak sejak kebelakangan ini, penggunaan face mask sebagai pelindung muka sudah semakin meluas. Ketika kejohanan bola sepak Piala Dunia edisi di Qatar baru-baru ini, didapati beberapa pemain menggunakan pakai face mask sebagai pelindung di bahagian muka. Son Heung-min, Josko Vardiol dan Elias Kiri dilihat dengan topeng muka gaya Batman di atas padang semasa perlawanan. Josko Vardiol, pemain berbakat dari Croatia memakai topeng pelindung di sepanjang kejohanan Piala Dunia di Qatar. Vardiol mengalami kecederaan semasa bertembung dengan rakan sepasukannya, Willie O'Brien, semasa perlawanan beberapa bulan sebelum kejohanan. Kepada pemain bola sepak yang baru mengalami kecederaan adalah sangat penting untuk memastikan bahagian kecederaan itu dapat dipertahankan, dapat protek lah daripada sebarang hentakan semasa latihan ataupun semasa perlawanan sebenar. Biasanya mereka akan pakai face mask ini selama 3 bulan atau 4 bulan selepas daripada masa kecederaan. Baru-baru ni ada seorang player, dia telah mengalami kecederaan bahagian muka yang mana dia ada keretakan tulang pipi lah akibat berlaga ketika training. Tulang muka ni patah. Apabila patah, operation telah dibuat, recovered well, tapi dia perlu menjalani training lagi. Insiden yang paling barulah saya kena patah pipi. Pipi saya kat sini ada patah dengan retak. Lepas tu terpaksa rehat 2 bulan. Sekarang baru start main balik. Dalam sebulan lah saya main dengan ada mask lah. Jadi apa yang kami lakukan untuk mendapatkan bahagian muka tersebut, apa yang kami buat adalah kami meletakkan tepung bahan pergigian tersebut di bahagian muka lah. Kaedah tu sebenarnya kaedah yang banyak digunakan sebelum ini, tetapi kaedah tersebut menjadikan pesakit atau player tu rasa tak selesa sebab bahan pergigian tu harus diletakkan dekat muka dia orang, lepas tu dia orang kena tahan bernafas dan kita kena bernafas melalui straw kat hidung, dan benda-benda tu menyebabkan rasa tidak selesa. Jadi kami mencari teknologi yang boleh digunakan untuk memperbaharui proses mendapatkan sampel muka ni. Jadi dengan kerjasama daripada mechanical engineering, kita gunakan kaedah facial 3D scan. Bagi pembuatan face mask ini, pesakit yang datang lazimnya pesakit dalam situasi post-injury di mana mereka telah pulih sepenuhnya tetapi memerlukan perlindungan tambahan bagi mengelakkan kecederaan berulang di tempat yang sama. Okay, setelah saya menerima salinan bentuk kepala pesakit di sini, apa yang akan berlaku adalah saya akan bawa ke makmal kami di Fakulti Pergigian untuk build up atau fabrication terhadap face shield ini menggunakan thermoplastic material ataupun bahan thermoplastik yang tertentu melalui bahan grade perubatan lah. Selepas ini kita akan terokai lebih lanjut tentang teknologi cetakan 3D ini. Tunggu, jangan ke mana-mana. Dengan kerjasama kepakaran penyelidik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan pakar pergigian UiTM, teknologi facial 3D scan digunakan untuk mendapat ukuran saiz yang paling tepat. Cetakan 3D menghasilkan mold ukuran kepala pesakit. Kemudian, dilakukan fabrikasi menggunakan plastik grade perubatan mengikut ukuran tadi.
Fabrikasi dilakukan di titik fokus bahagian yang cedera atau bahagian yang hendak dilindungi. Ia dilakukan lebih daripada satu lapisan sehingga ia membentuk perlindungan mengikut standard perubatan. Biasanya apabila melibatkan bidang sukan ni, banyak kecederaan-kecederaan ini melibatkan bahagian kaki. Tetapi apabila terdapat sukan-sukan yang memerlukan kontak seperti martial arts ataupun sukan yang memerlukan sentuhan yang agak jelas, agak keras. Jadi banyak kes-kes kecederaan di bahagian mulut dan juga di bahagian muka telah pun dilaporkan dan pesakit telah dibawa ke hospital untuk diberikan rawatan susulan. Face mask ini adalah peranti perlindungan berteknologi tinggi. Pemain yang mengalami kecederaan dan memerlukan perlindungan di bahagian muka akan memakai topeng ini. Ia dipakai untuk mengelakkan atlet-atlet ini daripada tercedera semula. Teknologi cetakan 3D atau face mask dihasilkan dengan ketepatan bentuk muka dan ciri wajah setiap atlet. Mask ni memang doktor sarankan pakai sepanjang training. Kecuali kalau training yang tak melibatkan pelanggaran, memang tak diwajibkan pakai lah. Macam training, friendly, match, semua memang kena pakai mask ni sebab kalau langgar ni ada possibility untuk patah balik. Mengikut saranan doktor memang kena pakai dalam 3 ke 4 bulan lah. Kita doakan semoga Hadi cepat sembuh dan berjaya dalam sukan bola sepak yang dicebuinya. Pelindungan di bahagian kepala tidak sahaja terletak di bahagian muka. Selain muka, bahagian yang sering dilindungi oleh atlet ialah mulut dan gigi. Kalau sebelum ini, kita hanya tahu yang pelindung mulut hanya dipakai oleh sukan-sukan martial art atau seni mempertahankan diri. Tapi, rupa-rupanya ia juga boleh dipakai oleh sukan-sukan lain seperti hoki, takraw dan bola sepak. Secara undang-undang, sukan yang melibatkan martial art ataupun sukan seni pertahanan diri, sukan seperti sebegini adalah wajib untuk dipakai. Okay? Tetapi bagi sukan-sukan yang lain seperti sukan-sukan cara berkumpulan macam bola sepak, rugby, hoki, belum lagi sampai ke tahap diwajibkan oleh persatuan sukan masing-masing. Namun kita dapati kepentingan untuk memakai alat pelindung mulut ni semakin meningkat kerana bilangan pemain-pemain yang ada kecederaan pada bahagian ini semakin meningkat. Jadi disarankan untuk atlet-atlet sebegini untuk memakai alat pelindung mulut. Ahli-ahli sukan yang terlibat dengan jenis sukan agresif seperti rugby, sukan tinju, taekwondo, silat dan hoki amat disaran mengguna pakai alat perlindungan ini. Malah, semua peninju profesional wajib memakai alat perlindungan mulut semasa pertandingan. Tanpa pelindung mulut, kejadian seperti kehilangan gigi, kecederaan rahang dan juga trauma kepala berkemungkinan berlaku. Maka, pemakaian alat pelindung mulut ini amat digalakkan dalam semua aktiviti sukan lasak. Di sini kami menyediakan rawatan di mana kami menggunakan intraoral scanner di mana kita scan mulut pesakit untuk ahli-ahli sukan, di mana alat tersebut digunakan untuk melindungi mulut dan juga gigi ahli sukan tersebut daripada impak semasa bersukan. Kalau anda nak tahu, pelindung mulut ni sebenarnya ada dua jenis. Satu yang boleh dibeli di kedai, manakala satu lagi yang dibuat mengikut individu oleh doktor. Bezanya selain harga adalah keselesaan ketika memakainya.
Kalau yang dibuat oleh doktor dan diukur saiznya mengikut individu, semestinya lebih selesa kerana mengikut acuan bentuk mulut seseorang. Tapi kalau nak yang bajet sikit, bolehlah beli di kedai sahaja. Teknologi asasnya adalah pengambilan secara manual, iaitu melalui penggunaan bahan tepung pergigian. Bahan tepung pergigian ini akan dimasukkan ke dalam mulut dan seterusnya ditunggu selepas beberapa saat untuk dia keras, kemudian dikeluarkan. Daripada situ kita akan letak bahan pergigian untuk membentuk sampel pergigian. Kaedah baharu yang digunakan ialah pengimbas intraoral menggunakan teknologi pengimejan 3D yang mampu mengukur bentuk dan kontur gigi dengan tepat. Ia membantu doktor gigi mendapatkan hasil imbasan yang lebih baik dan maklumat struktur gigi pesakit yang lebih jelas dan memberi rawatan yang tepat dan sesuai. Imej ini akan dihantarkan kepada komputer dan selepas itu sampel tersebut akan diprint, dicetak untuk membentuk sampel pergigian dan daripada situ kita akan menggunakan bahan termoplastik untuk membuat alat pelindung gigi. Kaedah lama mengambil masa yang lama, dengan kaedah baharu masa diambil jauh lebih cepat. Sungguh pun begitu, mouthguard sedia ada di pasaran boleh didapati berbanding custom made yang dihasilkan oleh doktor pakar pergigian, tetapi ia mempunyai kualiti yang semestinya berbeza. Teknologi yang apa yang kita berikan di teknologi yang terkini, yang mana bila kita scan kita akan dapat mouthguard yang betul-betul ikut mulut pesakit itu sendiri, dan dia memberi kelebihan dari segi perlindungan kerana dia punya kontak rapat tu agak stable, dia tidak bergerak-gerak di dalam mulut, dan juga bila mana-mana atlet yang pakai alat pelindung mulut ini dia boleh bercakap dengan mudah. Pemakaian mouthguard dapat memberi perlindungan gigi kepada atlet-atlet sukan yang ada kontak agresif. Ini satu dimensi baharu dalam sukan apabila pemakaian mouthguard dipromosi kepada sukan-sukan yang lain seperti hoki dan bola sepak. Beberapa insiden lepas yang mana terdapatnya beberapa pemain hoki yang patah gigi akibat daripada kena hentakan kayu dan juga kena hentakan bola. Sebagai contoh, saya berikan maklumat pemain legenda hoki kita, Faizal Syahari, dia pernah patah gigi akibat daripada hentakan daripada siku pemain opponent lawan. Jadi dia telah kehilangan gigi akibat daripada hentakan tersebut. So jadi saya yakin jikalau ada alat mouthguard tersebut mampu untuk memberikan perlindungan sedikit kepada kawasan pergigian. Mouthguard atau pelindung mulut adalah dimensi baru dalam aspek pelindungan untuk atlet sukan. Ini adalah bukti bahawa teknologi memanfaatkan kehidupan aktiviti seharian manusia. Teknologi tersedia, terpulang untuk atlet menggunakannya. Jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar. Bila kita sebut pasal alat perlindungan sukan, tentunya kita membayangkan untuk sukan yang agak berbahaya atau kasar seperti rugby. Tapi betul ke rugby ni sukan yang ganas? Nak tahu sebenarnya di negara kita telah ada pasukan rugby wanita. Betul ke ni? Mari kita saksikan. Bermain rugby bagi wanita adalah agak asing bagi masyarakat di negara kita. Namun, ia semakin popular pada masa kini.
Kelab ini adalah kelab rugby untuk anak-anak dan juga untuk remaja dan seterusnya untuk dewasa. Dan kita dapat peluang untuk berkolaborasi dengan kelab Saracens di UK di mana mereka mencari kelab untuk dijadikan gandingan ataupun nama dia Global Partnership. Jadi sebab tu daripada Bintang Rugby Club kita tukarkan dia jadi KL Saracens. Kelab rugby Kuala Lumpur Saracens adalah kelab yang paling masyhur di negara kita. Setiap tahun beberapa pelajar akan terpilih ke UK untuk menjalani latihan di sana. Wah, hebat betul. Sebenarnya game rugby ni dari segi persepsi lah, memang sentiasa dianggap sebagai even to coaches dianggap sebagai game yang kadang-kadang tak sesuai untuk wanita. Tetapi wanita ni dia special lah. Orang perempuan ni dia kalau dia nak, dia boleh saja. Kita ada first rugby tackle girls team daripada KL Saracens yang masuk ke Johanan Sedang 7 dan jadi Johan Plate. So we are very surprised. Kita rasa macam boleh ke diorang ni kan? It turns out memang kalau dia betul-betul nak, dia boleh. Setakat ni kita ada sehingga 65 orang wanita yang datang untuk bermain. Mungkin ramai yang tidak tahu, dengan latihan etika permainan yang betul, permainan rugby adalah selamat dan tidak mencederakan.